Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini admin di kediaman Tuan Ali. Okay, kita nak cek suara dulu. Okay, clear. Alhamdulillah. Okay, hari ini seperti yang dijanjikan, kita meraihkan buku kedua XASP Ali Baca, Keadilan Yang Aku Tuntut hari ini. Okay, Alhamdulillah, hari ini selama 2 tahun telah kita menunggu kemunculan buku kedua selepas buku pertama dari Dinai Ketahanan Tanpa Bicara telah dilancarkan pada 31 Ogos 2019. Bermakna sudah 2 tahun lebih untuk menunggu kelahiran yang baru buku kedua. InsyaAllah hari ini seperti dijanjikan, kita sepatutnya bersama dengan tetamu legend kita, Dr. Sam, tapi beliau tidak dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah beliau telah berkata mungkin esok beliau akan turut bersama kita sekali lagi. Sebab malam ni beliau ada salah faham sikit. Sebab tu beliau tidak dapat menghadirkan diri. Tapi macam mana pun setelah kita janjikan, kita akan kita akan buat live ni juga untuk kita meraihkan buku kedua Tuan Ali, insyaAllah. So macam mana suara clear, okey ke tidak? Lambatnya min mula. minta maaf. Sebab tadi kita pun tunggu Dr. Sam, tapi itulah ada salah faham sikit. So jadi dia tidak dapat hadir, tapi dia kata insyaAllah esok petang ya tuan dia akan pukul 2 insyaAllah dia akan hadir. Alright, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih pada yang mengikuti live ni. Kita boleh santai-santai. Ini pun malam ni kita akan santai-santai. Apa yang boleh saya jawab. Okey. Alright, buat makluman semua, buku pertama dari Dinai Ketahanan Tanpa Bicara telah tercetak sebanyak 6 kali. Okey, itu adalah satu penanda aras yang orang cakap sangat trending lah tuan sangat trending. Ini seorang yang tak pandai menulis, bukan basic menulis, belajar. Yes, ni bukannya buku yang direka cipta, tapi ini adalah buku satu kisah benar perjalanan Tuan Ali selama beliau berkhidmat sebagai Strike Commander UTC Johor dan Strike Commando UTC Selangor. InsyaAllah tuan. So apa yang kita nak bincangkan malam ni tuan? Okay, apa yang kita nak tunjukkan pada sahabat-sahabat kita di luar sana. Terima kasih pada yang menonton. Okay tuan. Pada pertama saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada mereka-mereka yang telah memberi sokongan daripada buku pertama saya hingga mencetus idea untuk saya menghasilkan buku yang kedua. Jadi dalam buku kedua ni dia ada lebih banyak mengkhususkan pada soal-soal penuntutan hak yang saya tuntut, kerana itu tajuk dia pun keadilan yang saya tuntut. Sebab dalam buku pertama kisah berkisar sekitar operasi saya semasa di Johor. Kemudian dalam buku kedua saya lebih fokus pada operasi saya semasa di Selangor, di 9 Selangor. Kemudian sehingga tuntutan saya ke mahkamah. Sebab dalam buku pertama saya menceritakan setelah saya keluar 3 tahun dengan segala halangan-halangan yang telah diberi supaya saya tidak boleh bebas, dan maka saya telah mengambil masa sebab saya ambil masa untuk bawa ke mahkamah. Semua saya cerita dalam buku yang kedua
bukan saja-saja saya suka tak nak bawa macam setengah melontarkan. Kalau benar, kenapa tak buat PC? Kalau benar, kenapa tak buat report? Kalau benar, kenapa tak buat mahkamah? Semua saya dah buat. Dan dalam buku kedua ni akan tertampil segala usaha saya menyerahkan tuntutan saya daripada pejabat PM sendiri. Yang mana saya masuk sendiri pejabat PM. Dan ada dia punya apa benda yang saya catat sama saya pejabat PM, serahkan di pejabat PM. Dan juga apa yang saya serahkan pada pejabat Menteri Dalam Negeri, mana bersama dengan nota memorandum bekas KP Johor Dato' On Muda, serahkan di pejabat Menteri Dalam Negeri, dan banyak lagi kan. Serahkan pada KPN, serahkan kepada pengarah SPRM, semua jabatan-jabatan yang berkaitan tuntutan, sehingga berjumpa KPN, apa intipati perjumpaan dengan KPN dan apa saranan KPN, semua tercatat dalam siri kedua. Dan perkara yang lebih saya tekankan dalam buku saya adalah perkara pertama, integriti, kemudian hak asasi. Kerana setiap daripada kita akan menghadapi situasi begini, dan bagaimana kita nak hadap, macam mana saya alami dan macam mana saya atasi. Ini bukan satu perkara yang begitu mudah. Macam setengah orang ingatkan, hari ini saya akan ceritakan, saya akan luahkan sebagai seorang, saya juga seorang bapa, saya juga seorang anak. Yang mana bila kata saya sebagai seorang anak, saya ada ibu, saya ada keluarga. Bila saya bapa, saya ada isteri, saya ada anak. Kemudian saya juga seorang pegawai polis. Bila seorang pegawai polis, saya ada bertanggungjawab atas perkara bersama integriti amanah. Tetapi kenapa, ini saya ceritakan, kenapa saya seorang sahaja yang disumbat di dalam tahanan EO, dan perlu apa saya disumbat dalam PRC. Ini saya ceritakan dalam buku, lebih detail lagi. Jadi di mana mereka-mereka yang suka menuduh saya sebagai pengkhianat, sebagai penyeludup senjata api, sebagai pembunuh, maka tomahan-tomahan yang begitu yang dihebahkan ke dalam medsos, maka itu pun ada cara untuk saya mengenalinya. Yang mana tindakan-tindakan yang saya ambil mengikut rule of law, ini akan tercatat di dalam buku kedua ini, dengan bukti-bukti dan kesemua cerita-cerita ini saya ambil, dia tidak daripada rekaan ataupun hanya angan-angan. Hari ini cakap lain, besok cakap lain. Dan bila saya bercakap tu, dia ada bukti, dia ada fakta dia ada report dia, dan ada segala-galanya. Macam bila saya kata saya jumpa KPN setuju lah, ada keratan akhbar dia. Ada teks perjumpaan, apa yang saya, bukan daripada orang yang tak tahu apa, saya jumpa KPN akan tangkap saya, akan sumbat saya 302, macam-macam. Ini daripada radio-radio karat yang tak dipakai. Jadi dalam buku cerita ini, dia akan menjadi satu contoh dan juga satu guideline pada siapa-siapa sahaja yang menghadapi situasi lebih kurang apa yang saya hadap. Bagaimana di mana pun kamu duduk, apabila kamu di pihak yang benar, walau disumbat kamu sedalam mana pun, di lumbung mana pun disumbat kamu, tapi kebenaran tetap akan menyerlah akhirnya. Dan berapa kuat sekali kuasa-kuasa zalim ni, kuasa-kuasa batil, mereka gunakan segala-galanya, tetapi tidak ada pernah janji-janji Allah SWT yang batil ni akan menang. Kat sini yang cerita-cerita tu, ada orang tanya saya, apa amalan-amalan yang saya hadapi, yang saya amalkan untuk mengatasi. Apabila saya masuk di Sempang Renggam, saya akan cerita detail di sana. Apa yang saya hadapi di masa Sempang Renggam, bagaimana usaha orang nak menyerang saya. Kita tahu, kadang-kadang saya share juga pada posting-posting daripada video-video yang lain, bagaimana keadaan orang pertama masuk penjara. Dia punya welcome dia apa?
welcome dia memang kena balun, kena pukul, kena dan segala-galanya. Bagaimana saya nak menghadap? Dan apabila sebelum saya sampai di Sembarangap, saya telah diberitahu dulu, kamu siaplah bila kamu sampai sana. Kan? Mereka-mereka yang sumpah antara penyayang ada di sana menunggu kedatangan saya. Bagaimana saya nak hadap tu semua? Jadi saya cerita dalam buku ni. Jadi hari ini saya terpanggil juga, sepatutnya kawan saya di Assam, legend. Dia seorang artis dan juga seorang pendakwah tabligh. Kenapa saya panggil dia? Ada sebab. InsyaAllah besok dia dah janji pukul 2 dia akan sampai. Jadi pada mereka-mereka yang pembeli-pembeli awal buku ni yang telah minta saya tanda tangan, tuan-tuan juga insya-Allah akan dapat tanda tangan daripada esok daripada di Arsam. Tadi sebenarnya ada silap faham. Mula-mula memang kita jadualkan besok sebenarnya pukul 2. Tetapi dia minta ni. Tetapi bila saya ubahkan tarikh itu, saya terlupa confirmkan balik pada dia bahawa saya telah setuju pada malam ini. Jadi dia ingat malam ni tak jadilah, memang esok lah. Itu mungkin kesilapan saya. Jadi tapi dia tetap akan datang besok insya-Allah. Jadi ada apa-apa kita bersantai-santai, apa-apa yang boleh saya jawab, Nasrul bantu, ada komen yang perlu saya jawab, saya akan jawab insya-Allah. Tetapi intipati daripada cerita ini, tuan-tuan masih perlu mendapatkan naskah ini, dan naskah yang pertama pun masih ada pada siapa yang belum, kerana kesinambungan daripada cerita pertama dan cerita kedua ni dia berkait rapat. Jadi kalau kita ada permulaan, ada endingnya. Pada edisi yang ketiga dan keempat ni, saya edisi tempoh dia satu lain daripada dua edisi yang pertama dan yang kedua ini. Dan edisi tempoh ni akan tunggulah segala cara bagaimana saya hingga berjaya. Dan satu kumpulan tim yang kecil, saya ceritakan semua, saya share dengan saya share pengalaman saya menghandle UTC sehingga berjaya menumpahkan 150 penyayang dalam bertempuh, dan merampas lebih 100 pucuk senjata api. Dan bagaimana saya boleh menyusup masuk dalam kumpulan Indonesia, kerja-kerja undercover, kerja-kerja perisikan, dan juga deploy surveillance dan juga SOS. Saya cerita detail dalam, kerana ini semua daripada diary operasi saya, assignment yang saya buat sendiri, bukan saya ambil daripada orang punya, ini saya. Bermakna apabila saya ambil risiko yang saya tanggung kerana dengki itulah, bukan orang yang itu menanggung, bila saya berjaya maka ramai orang well done alhamdulillah, tapi bila saya di Vietnam, kadang-kadang orang yang well done tu pun saya jadi tukang tukar tambah. Jadi ini saya ceritakan di dalam tu. Alright, tuan. Kita baca komen dulu, tuan. Kita baca komen daripada Umu Wardah. Terima kasih. Okey, minta maaf lah sebab lambat tadi bermula. Okey, daripada Cik Fadli Jaiz daripada Melaka, tuan. Cik Fadli Jaiz, terima kasih Cik Fadli. Cik Abdul Kudus, terima kasih pada yang menonton. Cik Adenan, Assalamualaikum Tuan Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Awal Yusof, terima kasih Cik Awal. Cik Uji Amran, Assalamualaikum tuan sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Adenan Ahmad daripada Temelur clear dia cakap. Daripada, alhamdulillah. Daripada Taiping, Cik Mior Muhammad Arifin, terima kasih kerana menonton. Cik Radin, Assalamualaikum tuan, salam dari Pasir Gudang. Daripada Melaka, Temelur. Daripada Taiping, ini daripada Pasir Gudang. Tak sabar nak baca buku kedua Tuan Ali ni. Saya yakin buku ini pastinya lebih menarik, insya-Allah. Insya-Allah. Nanti Tuan Ali akan ceritakan lebih detail apa yang menarik. Allah. Okey, Is watch. Okey, Is, terima kasih Is. Okey, Cik Muhammad Azrai, terima kasih Cik Muhammad Azrai. Cik Samsul Akbar, terima kasih. Cik Muhammad Kamaluddin. Assalamualaikum tuan, bila boleh dapatkan buku edisi kedua? Allah, bila tuan? Kita saya sayang. Nanti alhamdulillah nanti anak saya uruskan post, Ni dah siap dah package ni semua ni kan. Buku dah depan mata dah. Okey, dekat live ni admin ada tinggalkan nombor Tuan Ali. Tuan boleh WhatsApp Tuan Ali dan buat pembelian dekat situ. InsyaAllah. Okey, terima kasih Encik Raja Nizam.
Secepat mungkin kita akan post. Ya, secepat mungkin. Soalan daripada Encik Set Fakrin. Salam Tuan Ali, apa khabar? Saya cadangkan Tuan Ali masuk politik bagi mendapatkan kuasa politik. Bagi Tuan, kalau cerita bab politik ni Tuan, InsyaAllah. Tuan ada pengalaman sebenarnya kalau nak dengar lah cerita dia. Bukan tak minta pertolongan Tuan. Rasa dah berpeluh. Saya rasa Tuan cerita sikit Tuan. okeylah. Apabila kalau nampak gambar saya, video saya dekat parlimen kan, dekat parlimen, siapa serahkan apa memorandum saya itu pada siapa? Pada orang politik. Dah ada bawa ke parlimen pun. Dan kalau tuan-tuan tengok video saya bersama KP Johor, bekas KP Johor yang dikeluar oleh Malaysia Gazette kan, yang dapat view yang begitu tinggi, mana memorandum saya bersama Datuk KP Johor berjumpa Menteri Dalam Negeri sendiri. Dulu dia jadi PM dan sekarang dah mantan balik kan. Dan dalam buku ni ada, nanti kalau siapa beli buku ni akan nampak memorandum yang saya, apa balasan, apa jawapan daripada dia. Tidak ada satu pun yang mengatakan saya bersalah dan tak boleh apa, tetapi semua terima senyap kan. Semua mengaku terima senyap kan. Maka semua channel-channel politik yang saya pergi ni kan, mungkin kerana saya bukan orang politik kan, jadi tak ada kepentingan politik kan, jadi senyap begitu. Nak kata saya tak pergi pejabat PM, ada gambar dalam buku ni, ada gambar saya pergi. Saya serah sendiri ke pejabat, masuk pejabat PM kan. Siapa yang saya tak pergi jumpa? Orang politik. Ahli politik dari pihak Mangkang ada dalam buku ni, akan ada apa jawapan dia. At least dia ada respon jugalah. Dia hantar pada KPN, so jawab dengan saya buktikan, semua kemukakan ialah bukti kan. Macam bila saya serahkan tuntutan saya pada pengarah SPRM pada masa Datuk Sukri, masa Datuk Sukri saya dah serah dah. Saya dah ceritakan bagaimana fitnah BPR, kes yang saya tidak terlibat langsung, tapi saya jadi mangsa ditahan kerja dan saya terpaksa engage lawyer untuk bebaskan saya daripada fitnah tersebut. Fitnah berlaku tahun 1995, kes telah disiasat, tidak ada kes NFA. Pegawai penyiasat, pegawai BPR, pegawai penyiasat IO daripada polis, dua-dua menyiasat. Dan kes dapati memang kes tu tak ada pun. Tapi report yang ini yang telah di NFA, dan habis saya telah bertukar di Selangor, ada KP yang bubarkan UTC, pada masa tu telah mengarah pegawai BPR tu sendiri cakap atas kehendak dia, maka buat satu report baru mengenai saya punya kenderaan JCB 192 SS2011, kata curi. Tapi setelah dibawa jelas tu kata benar dan tak ada kes, maka bebaskan saya. Tapi saya ditahan kerja, hak saya semua tak dikembalikan. Dan apabila saya tuntut pada pengarah SPRM, dia kata polis yang kena bayar balik. Majikan lama polis. Saya hantar pada KPN, saya hantar pada pengarah pengurusan, semua ada dalam tu, semua ada. Tapi ADN senyap juga, itu hak saya. Begitu juga bila saya jumpa KPN, maka ada, saya bawa isu-isu kan. Kalaulah saya membohong masa tu, saya jumpa KPN, saya dah kena tangkap dah kan. Tetapi akhirnya semua, bukan KPN saja, pengarah-pengarah lain semua ada, dan official, benda tercatat. Tarikh dia pun saya ingat, 12 Julai 2019 kan, perjumpaan hari Jumaat, semua saya ingat di bilik mesyuarat KPN sendiri. Tapi KPN telah sarankan balik saya kena bawa balik ke mahkamah. Bila saya bawa ke mahkamah kan, maka tuan-tuan kena faham, proses mahkamah bukan satu proses yang begitu cepat dan bukan free. Nak panggil lawyer, nak apa, kes ini review tau. Padahal kes tu pada 2009 Hakim Datuk Isyamuddin telah ada merit dan suruh bicarakan, tetapi ada intimidasi, tidak meneruskan prosedur, bukan salah saya. Dan ini semua saya telah bentang pada orang politik. Siapa yang saya tak jumpa? Orang politik. Saya naik di parlimen
Kan? Ada semua bukti-bukti. Ada gambar-gambar. Dalam buku ni ada gambar-gambar saya dengan orang politik. Kan? Bertukar berapa politik pun serupa. Itu dia. Saya harap saya dapat jawab soalan-soalan apa yang dia majukan pada saya. Jadi pada saya saya dah tidak ada kepercayaan lagi lah. Minta maaf lah. Ada apa soalan lain? Malam ni nak beli bonek ke tuan? Boleh? Terus apa tu kontak tu? Nombor. Kita dah ada dah. Di depan buku dah ada. Sekarang dah setakat ini dah 59 orang dah order. Dah kita tengah akan buat packing. Dah 59. Dan pembeli yang pertama ialah cikgu. Dia beli 3 bekas guru besar. Cikgu Saiful. 3 naskah sekali dia beli. Kan? Jadi alhamdulillah ada juga yang beli buku pertama dan buku kedua juga. Dan buku kedua masih ada. Buku pertama masih ada. Tapi insya-Allah tuan-tuan akan dapat satu kelainan dalam buku apa yang saya ceritakan dalam keadilan yang aku tuntut. Kan? Jadi tak lupa saya ucapkan terima kasihlah atas dedikasi dia punya melukis Ustaz Nizam kan, yang telah melukis dia punya cover ni kan. Sebenarnya ada makna kan. Semua ada sebab kan. Jadi dia dapat idea daripada apa yang saya alami untuk dia desainkan kulit yang sebegini. Tapi yang paling penting isi dia. Jangan ketinggalan untuk miliki. Jadi pembeli-pembeli awal ni, insya-Allah besok di ASEM akan datang. Jadi apa sebab besok kita akan cerita. Jadi insya-Allah tuan-tuan akan bertuah akan dapat. Yang saya ucap juga terima kasih pada rakan dakwah saya tahun Khairi kan. Macam Taliban tu. Fokus. Antara di belakang tabir lah untuk bersama saya menerbitkan buku yang kedua ini. Tuan Ahmad Ishak, salam tuan. Apa khabar tuan? Banyak berkorban di jalan Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah. Tuan Ahmad Ishak. InsyaAllah. Ni anak arwah Kopral Saleh. Allah. Salam Tuan Ali. Waalaikumsalam. Ya, dia telah beli buku pertama dan juga Balu Arwah Kopral Saleh kan. Dan itu kita pernah interview dia dalam Kini The Night TV. The Night TV. Kini TV pula. Kan silap, minta maaf. The Night TV. The Night. Siapa tu? Jadi mana apa isi cerita daripada mereka-mereka bekas UTC kan telah diluahkan oleh keluarga mereka kan. Mana kami dulu sebagai satu keluarga, satu tim kecil, seperti satu keluarga yang rapat. Kami sama-sama bersusah payah kan, anggota Severland tim asal yang A-team tu kan. Dan dalam buku ketiga dan keempat kita akan dapat detail cerita bagaimana tiap-tiap peranan mereka kan, bersusah payah untuk kami bertempur dengan kumpulan bersenjata api. Dalam buku kedua ni ada juga kita ada sentuh sebahagian daripada tu. Jadi sebagai mengenang jasa-jasa mereka kan. Mereka pun juga jadi mangsa daripada fitnah kan. Dan saya tahu sendiri Kopral Saleh sebenarnya dia begitu tertekan daripada fitnah tu sehingga dia accident dan 2 anak dia sekali meninggal masa accident. Kan sebelum dia telah telefon saya. Dia dah luahkan semua apa yang berlaku, tekanan daripada fitnah BPR. Kan ini semua orang-orang yang berjasa. Kan setelah berjasa kena fitnah. Dan saya cuma Allah panjangkan umur saya. Kalau saya nak cerita dalam buku ni, mungkin saya dalam buku ni atau buku ketiga lah, saya akan detailkan cerita bagaimana rancangan mereka untuk bunuh saya, semua saja dengan bukti tau. Dan dalam buku ini saya akan ceritakan bagaimana sakit baki kumpulan penjenayah yang tumpaskan yang pernah. Dalam buku ni ada bagaimana mereka nak jahanam ke keluarga saya kan, saya dan keluarga saya. Dalam buku ni detail kan. Jadi insya-Allah cuba miliki buku ni kan.
akan terjawab banyak persoalan. Khairi punya handphone boleh tengok? Handphone dia boleh tengok kalau boleh? Ada apa lagi soalan? Alhamdulillah. Kami ini serba kekurangan, kan? Kita buat apa yang termampu untuk menyampaikan. Macam dalam buku ni. Tuan, saya nak ceritakan, nak mendapatkan fakta-fakta ni, kan? Apa dia? Ada gangguan suara. Suara sama tu. Ha? Ada orang tengah tanya jalan. Oh, editor kita. Editor. Banyak keluar. Ada orang tanya jalan. Ada gangguan suara belakang-belakang. Kalau dengar suara burung, itu normal. Itu normal. Itu penghibur saya. Kalau call dengar kicauan burung, dah tahu dah itu kat mana. Itu adalah kat rumah Tuan Ali. Daripada Jo Sawah Jo Kakam. Dia cakap, Tuan, Okey, terlebih itu ada pada 59 pembeli awak ni, ada lagi masuk saya tahu. Yang saya ni, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mereka telah membayar membeli sebelum buku ni keluar daripada kedai cetak lagi. Dan insya-Allah urusan pos sedang dilaksanakan. Ada yang nak datang sendiri besok, kan? Ambil, kan? Ada ramailah berbagai-bagai golongan, kan? Dan alhamdulillah lah sambutan ni dia terbuka pada ramai profesional dan juga segala bidang, kan? Daripada orang biasa, daripada doktor, peguam dan sebagainya, kan? Guru-guru, kan? Jadi alhamdulillah lah, mana saya ucapkan banyak terima kasih lah pada mereka-mereka yang telah beri support pada saya, kan? Dan kalau satu orang ingat, saya sebenarnya mencari keuntungan daripada, ini bukan mencari keuntungan. Saya share pengalaman saya, kan? Tuan-tuan, selalu saya ulangkan balik, apabila saya nak menuntut pada keadilan, saya ni telah dihilangkan segala-galanya. Bukan kata setakat saya kena fitnah, saya kena guna lawyer, dan pada masa itu saya telah korbankan segala hal. Kemudian saya kena fitnah EO, saya kena juga, saya hinggakan kalau saya habeas corpus, dia kata saya akan kena tangkap lagi. Dan kalau saya ditangkap, memang akan ditangkap. Pasal kalau boleh lihat, dia boleh sambung saya. Dan sumpah saya dalam kata saya ni masih mengancam negara. Dan kena buang kerja, saya mengancam negara. Saudara pun tak boleh jumpa, tak jumpa, mengancam negara kat mana. Jadi saya boleh bayangkan, kan? Jadi siapa nak tanggung kos keluarga sendiri kat luar, kan? Tak makan, tak apa. Semua saya tahu susah, kan? Tapi orang cakap senang saja, kan? Jadi atas itu saya telah bersabar, kan? 3 tahun lebih baru untuk saya sama balik kena kos lagi, kan? Jadi bukan satu perkara yang mudah. Jadi apabila saya share, memanglah kena keluar kos. Dan bila saya jual, bukan mahal sangat. Maka insya-Allah itu untuk menampung tuntutan saya. Sebab kalau saya kata, kalau saya seorang politik, mungkin bila saya dituduh rasuah ke apa semua, masa saya minta derma, senang-senang saya boleh dapat ratusan ribu, kan? Sebab saya orang politik. Walaupun orang politik ni gaji dia besar, tapi saya ni dah kena buang kerja. Bila ada orang saran untuk pungut derma, pernah kita buat tabung ni, tanya NAS ni, admin usaha. Jadi kos lawyer masa tu kalau dia nak 40,000, masa tu lawyer tu nak 80,000. 80,000 nak civil, saya dapat kumpul tak sampai 1,000, Nas. Yalah. Tak sampai 1,000. Tapi fitnah yang datang, kita usaha. kita usaha saja. Tapi saya nak menunjukkan bahawa, kan, orang cakap saya sombong ke, kan? Tak, saya tunjukkan. Dan banyak ni hasil ni kawan-kawan support, keluarkan modal sikit, kan, untuk, kan, bermula yang muka pertama kawan yang keluarkan modal, kan, untuk keluarkan supaya saya dapat menuntut hak. Dan apa yang saya buat ni, orang lain pun akan dapat share. Bukan saya cerita sehingga saya berazam. Pasal tu saya sebutkan satu tubuh, satu NGO. Apabila kes saya selesai besok, kalau insya-Allah dapat rezeki, maka saya akan bantu setiap orang mangsa
kezaliman yang sebegini. Itu cita-cita saya, kan? Oh, minta maaf kalau saya bercakap panjang, saya tak dapat tengok pertanyaan ni. Salah satu handphone aku ni harap admin lah kalau dapat ni, jadi saya cuba jawab apa yang ni. Daripada siapa yang tanya tadi bila boleh beli, actually buku dah boleh beli dah. Admin dah tinggalkan nombor dekat status tu, dekat luar tu, nombor Tuan Ali. Boleh WhatsApp malam ni pun boleh. InsyaAllah Tuan Ali akan terus masuk ke dalam list. Packing dengan segera. Dan esok mungkin insyaAllah Tuan Ali akan terus pergi ke pos laju, insyaAllah. Sekarang buku dah ada kat tangan dah, dah boleh beli. Ni. Masih panas lagi. Panas ya. Berasap lagi tuan-tuan. Saya tak isap ukur, tapi berasap. Jangan lupa Tuan, heret CJ tu sekali. CJ. Tuan beli dalam buku ni akan banyak cerita keluar. InsyaAllah. Saya akan mengheret siapa saja jadi dalang memfitnah saya. Itu saja. Kan? Bila ada unsur fitnah dan benda tu ada bukti, yang itu saya heret. Kan? Sebab bila kita heret, kita kena kos peguam apa semua kan. Dan kalau kita tahu kita tak ada ni, kita takkan heret ke mahkamah. Okey? Setelah kita duduk, kita bincang, peguam pun dah nampak, ya boleh, baru kita buat. Tuan nak sign Tuan Ali boleh? Tuan Ali InsyaAllah sign dah. Tuan Ali dah lenguh tangan sign. Tapi terus sign. Dia ada tanda tangan Tuan Ali kat sini. Sampai lenguh sign. Tapi insyaAllah satu kepuasan pada saya bila mereka minta tanda tangan kan, sebagai satu penghargaan kan. Maka lenguh tu tadi jadi penghibur, penawar kan. Jadi alhamdulillah lah kan. Setelah macam nak pecah kepala kan. Sebab di samping masa saya menulis buku kedua ni, Nas tahu lah admin, saya juga tengah menulis buku ketiga dan juga buku keempat. Dan buku ketiga keempat ni punya sulit kerana melibatkan diary saya dengan source, dengan GRO, dengan file operasi, semua saya kena korek balik kan. So dapat dia punya tu dengan keratan-keratan akhbar dia kan. Di samping nak siapkan buku ni, orang minta yang kedua, saya kena pelapis buku ketiga dan buku keempat kan. Lalu baru dia punya jalan cerita tu menambah ada tarikan dia. Terima kasih pada yang tengah menonton, terima kasih pada yang dah share, terima kasih. Okey. Asas pada buku saya yang kedua ini ialah perkara yang saya dah sebut dalam kalau Nas boleh bacakan dia punya intro dia. Intro. Mukadimah dia. Okey, mukadimah. Tuan, saya minta. Satu untuk kau, satu untuk aku. Yes. Okey, naskah keadilan yang aku tuntut ini adalah kesinambungan daripada kisah benar saya, seorang bekas pegawai polis dari cawangan Dinai Jenayah Berat berpangkat ASP. Saya telah menjadi mangsa konspirasi dan fitnah sehingga ditahan PRC selama 60 hari. Tahanan di penjara Sempang Renggam lebih 3 tahun dan dibuang kerja. Berikutan dari tragedi hitam tersebut, maka lahirlah buku pertama saya berjudul Dari Dinai ke Tahanan Tanpa Bicara. Buku itu telah dilancarkan pada 31 Ogos 2019 dan mendapat sambutan hangat di kalangan pembaca dan pengikut FB dan page. Buku itu telah diulang cetak sebanyak 5 kali. Alhamdulillah. Buku kedua saya ini, Keadilan yang Aku Tuntut, mengisahkan bagaimana fitnah menular di IPK Selangor di kalangan pegawai dan anggota kerana hasad dan dengki akan kejayaan saya mengetuai UTC Dinai IPK Selangor, yang mana kami berhasil menumpaskan penjenayah bersenjata api dengan 5 kali pertempuran dalam masa 5 bulan. Seramai 23 orang penjenayah tersungkur mati dalam pertempuran dan sejumlah 16 pucuk senjata api berjaya dirampas. Angkara fitnah yang saya terima daripada pegawai dan anggota JSJ Johor, maka saya telah tidak mendapat pembelaan yang sepatutnya di Selangor. Malah
Ada pegawai atasan yang menokok tambah cerita fitnah untuk menguatkan fitnah yang datang dari Johor. Sehingga semua fitnah telah diolah menjadi seakan-akan sebuah cerita benar. Apa yang saya ceritakan di sini adalah bagaimana proses menuntut keadilan di mahkamah telah cuba dihalang dengan intimidasi dan kebincangan penghakiman. Prosiding mahkamah telah tidak diteruskan dengan alasan yang sangat tidak munasabah. Hakim pada hari pembicaraan telah mengenepikan overall perintah Hakim Mahkamah Tinggi. Walhal pada mulanya Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bahawa tuntutan saya ada asas dan perlu dibicarakan dengan 7 isu yang telah dipersetujui. Okey, dalam proses tuntutan review saman sivil saya selepas berjumpa Ketua Polis Negara dan beberapa orang pengarah PDRM pada 12 Julai 2019, rumusan telah dipersetujui hasil perbincangan tersebut, iaitu saya boleh mengemukakan rayuan review saman sivil saya ke mahkamah selaras dengan peruntukan perlembagaan atas nature of justice. Dalam pada itu terdapat beberapa orang individu yang berniat jahat untuk menghalang dan menjejaskan tuntutan keadilan saya. Mereka telah menyerang saya dalam media sosial dengan memfitnah saya sebagai perompak, pembunuh, penyeludup senjata api dan pengkhianat negara. Demi keadilan yang saya perjuangkan, maka di samping review saman sivil yang saya kemukakan terhadap defendant, saya telah memfailkan satu saman baharu berasingan terhadap 3 individu yang melontar fitnah terhadap saya. Sebahagian kecil daripada nama dan watak dalam buku ini terpaksa saya ubah bagi menjaga sensitiviti setengah pihak. Manakala sebahagian besar nama dan watak dikekalkan dengan nama sebenar. Asas kepada cerita saya di dalam buku ini adalah berteraskan, jujur, amanah, tegas, merupakan intipati kepada integriti, berlawanan dengan sifat budaya petik, kipas mengampu, fitnah untuk mengejar jawatan yang akan meruntuhkan dan memusnahkan integriti dalam mana-mana jabatan, kementerian dan agensi penguat kuasa. Muhammad Ali Bacha, Desa Subang Permai, Salam. Itulah perakata dia, perakata dia. Alhamdulillah, kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh dapatkan buku ini. Siapakah 3 individu yang melontar fitnah terhadap Tuan Ali? Ada di dalam buku ini, Tuan Ya. Dan ada seorang lagi, Tuan yang kita ARM tu. ARM ni seorang lelaki yang misteri. Yang hadir. Siapa dia ada dalam buku ni? Siapa dia ada dalam buku? Misi dia semua. Yes. Dia kata dia adalah seorang mualaf, tapi sebenarnya dia adalah seorang berbangsa Cina lah. Daripada kumpulan Dragon. Macam tadi ada sahabat tanya tadi, Dragon 9 ni ada lagi ke? Ada dalam buku ni ada semua detail saja. Beliau ARM ni kita panggil ARM lah, kan, Abdul Rahman Mahmud. Tuan dia hadir ke rumah Tuan Ali. Dia pandai. Adalah hantu yang bagi apa cara tu. Ada hantu. Ada dalam buku ni ada siap dengan gambar. Ada gambar. Ada gambar dia semua. Kita tak tahu apa misi dia, apa rancangan dia, tapi dia memang dan ada. Siapa dijumpa hantu tu pun kita tahu. Yes. Lepas tu dia plan report hantu yang saya masukkan saman tu. Maknanya dia hadir ada niat jahat terhadap Tuan Ali sekeluarga, bukan Tuan Ali seorang saja. Satu keluarga. Kalau Tuan Ali dah lama dah, Tuan Ali mungkin tak tahulah, kan, mungkin padam ke kan. Tapi dia nak Tuan Ali sekeluarga. Itu nasib Allah selamatkan last minute. Last minute Allah selamatkan. Dalam buku ni ada cerita. Dalam buku ni semua ada, Tuan okey. Macam mana Tuan Ali? Siapa dia? Apa misi dia? Bagaimana Allah selamatkan saya? Tidak satu keluarga saya, anak-anak saya pun habis. Okay, apa yang ada dalam buku ini Tuan Ali lampirkan dengan Tuan Ali lampirkan sekali dengan report. Dia di RSM dia salah faham. Jadi besok dia datang. Kita ubah tarikh tu. Waalaikumsalam, Tuan. Tapi kita on aja. Okey, sebut. Kita santai macam ni lah. Kita buat santai-santai je. Ketibaan editor profesional buku ini.
Hari ni editor profesional kita pun hadir juga malam ni. Bagi meraihkan buku kedua Tuan Ali. Kita semua berjiran dekat-dekat. Okey, apa lagi yang ada dalam buku ni tuan? Apa lagi? Anak beruang? Oh, Siapa anak beruang? Saya beli buku ni. Kan? Kalau kita tengok pengaruh anak beruang dalam penjara Sempang Renggak. Kenapa sehingga bagaimana proses untuk racunkan saya. Kan? Dalam Sempang Renggak. Beli buku ni semua dia cerita detail. InsyaAllah. ramai warden-warden ataupun bekas-bekas tahanan mereka mengenali anak beruang ni. Kenapa anak beruang ni sangat berpengaruh masa tu? Baca dah buku ni. Kalau kita sebut nama memang orang kenal. Tahu, mesti tahu. Dia ada nama. Dia ada nama. Tetapi bila baca buku ni, tuan-tuan akan tahu sendiri siapa nama dia sebenar. Saya tak boleh. Siapa? Buku saya tak boleh cerita. Tuan-tuan akan tahu. Macam saya sebut satu nama kan. Saya sebut dia yang bubar. Saya tak perlu sebut nama dia lagi dah, tak perlu dah. Tapi orang lain dah tahu dah. Yang boleh sebut nama dia. Kat mana dia duduk pun orang bagi tahu. Apa dia menghadap sekarang orang bagi tahu. Keadaan dia sekarang orang bagi tahu saya. Kan? Kan? Kat mana, apa hobi dia sekarang, apa dia buat, semua saya dapat. Begitu sekali di zaman era maklumat di hujung jari. Tapi masa saya kena dibelasah dalam, seorang pun tak tahu kan berapa lama kan, dan kalau saya cerita pun tak ada siapa akan tahu. Tapi hari ini kan semua akan cerita macam mana bila saya berjumpa anggota-anggota yang duduk satu PRC, bagaimana dia kena soal siasat. Dia cerita pada saya, dan semua saya cerita dalam buku ni. Kalau ingat saya bohong, keluar cerita. Kita akan dengar cerita daripada Tuan Syed Ishak, bekas UTK, bekas pengiring. Bagaimana kami di dalam tu, bagaimana kami nak dibunuh. Semua dalam cerita ni ada. Dan bagaimana mereka kena fitnah masuk. Jadi kami dalam tu semua kita tahu. Yang jahat ni, orang yang jahat tu duduk di luar. Orang yang betul terlibat jenayah tu duduk di luar. Orang yang dimangsa akan masuk dalam. Pegawai yang terlibat dengan jenayah sehingga terlibat bunuh, setakat kena 2 bulan dan buang kerja saja. Pegawai yang langsung tak terlibat, bukan sahaja dia buang kerja. Saya detailkan apa di sebalik tabir sebabnya. Jadi tuan kena miliki buku ini. Banyak pengajaran yang kita dapat. Bukan senang tuan-tuan. Saya nak ceritakan 9 tahun saya pelatuan komander, masuk hutan bertempur apa semua. Saya nak ceritakan berapa tahun saya komander UC bertempur sampai 49 kali bertempur. Dan kumpulan India 1 malam 3 kali bertempur. Saya sebagai strike commander 1 malam 3 kali, 11 kali. Bukan senang nak dapatkan balik fakta-fakta, nak dirumuskan dalam satu buku yang lebih kurang berapa ratus. Dan kemudian tindakan-tindakan yang saya buat, panjat Bukit Aman, panjat pejabat PM, panjat segala pejabat menteri-menteri, dengan dokumen-dokumen semua yang sahih ada saya sertakan untuk menuntut satu keadilan. Semua saya ceritakan dalam satu buku yang harga dia baru RM40. Untuk tuan-tuan nak dapatkan satu yang mengalami penderitaan bertahun-tahun, pada satu malam, 1 minit kita rasa macam 1 hari perjalanan. Bagaimana saya kena torture tiap-tiap hari, semua saya cerita dalam buku tu. Waktu sembahyang, waktu tak ada rehat. Dan paling seksa sekali bila kita kena mental torture, serangan-serangan hingga dikeji mak bapak kita yang dah meninggal pun habis dimaki. Kita tak boleh buat apa, sebab saya telah diletakkan macam seekor pelanduk, diletakkan dalam sangkar harimau. Kat situ dia kata saya telah dapat keadilan. Itu saya jawab. Mereka mengatakan keadilan telah diberi pada saya. Saya cerita dalam tu. Masa saya ditangkap, saya sedang cuti sakit 3 bulan berturut-turut sampai doktor kata nak keluarkan surat, saya tak boleh kerja lagi. Masa itu mereka tangkap, dan sepatutnya saya masuk hospital untuk rawatan, tapi masuk bilik. Jadi saya ceritakan bagaimana suasana itu. Tuan tak duduk di tempat saya. Masa tu bila 8 tahun, bila saya terkenang. Dan kalau saya bercakap, memang air mata saya akan mengalir sendiri. Kezaliman yang dia buatkan.
menghalang saya berjumpa ibu saya sehingga kan, dan ibu saya sampai adik-adik tak tahu nak bagi jawapan apa, nak jumpa sangat pasal tahu saya tak buat, dan dia tahu saya sedang diseksa di dalam. Ibu tahu, menggelitik di luar kan. Ini saya ceritakan. Tapi pada mereka yang suka mendukung pada kezaliman, mereka akan mendewa-dewakan pada penzalim, dan mereka akan menambahkan. Jadi kita harap hari ini ramai orang pegawai yang jujur, yang berani kan. Dan kalau hari ini saya tak suarakan, siapa nak suarakan? Dan kalau hari ini tuan-tuan tak support kan, diam aja, siapa nak menegakkan kebenaran kan? Kalau semua, pasal tu dia kata kan, kejahatan akan bermahasiswa bila orang baik diam. Mereka rasa dia baik, mereka diam. Lebih-lebih lagi yang jahat pula bersuara sekarang. Masa tu saya luahkan semua dalam buku. Kalau saya mati, saya puas hati. Kan? Cerita kebenaran yang akan berterusan. Kerana itu saya siapkan skrip yang ketiga dan keempat. Kan? Kalau saya mati pun, skrip akan berjalan. Akan didedahkan. Kan? Pada itu saya bertungkul lemus. Kan? Dalam masa COVID-19, orang tengah kawan ni menangis. Saya terima ni kawan saya meninggal. Apa jadi kalau saya meninggal dalam itu? Musuh-musuh seronok. Memang. Kerana itu kebenaran ni saya lengkapkan. Setelah menulis buku pertama, saya telah sediakan buku kedua. Siap buku kedua, buku ketiga, keempat. Skrip dah siap dah. Cuma nak terbit saja. Dan kita punya editor, kita dah tunggu dah. Sampaikan daripada ni, dia pun dah jadi macam apa, Charlie Angel dah faham dah cerita-cerita apa, cerita-cerita spy dan kan. Hanya kerana dia menulis buku tu, dia dapat menghayati apa yang tapi kejap-kejap lah kena perbetulkan ayat tu, tanya kena dapat jalan cerita tu kan. Kejap kena kacau. Ada apa lagi? Hari ini saya berkongsi pada tuan-tuan semua kan. Tuan-tuan nak dapat cerita benar, nak berkongsi kan. Saya ada juga jumpa beberapa orang yang pernah jadi mangsa, tapi bila nak bawa ke depan takut kan. Bila nak bawa ke depan takut kan. Jadi sampai bila? Pasal itu bila saya mengorak langkah, saya dah kata saya tak pandang ke belakang lagi. Dan ada mereka yang mengkhianat pada masa itu, saya tinggalkan. Mereka datang konon nak bersama, tapi mengkhianati. Saya cerita dalam buku ni kat mana pengkhianatan mereka bermula. Tuan-tuan kena faham tuan-tuan, saya ni satu orang bekas pegawai polis yang mana assignment dia bagi itu untuk saya menupaskan penjenayah, kerana kemampuan saya mengesankan watak-watak penjenayah yang mana dengan itu saya boleh membuat satu operasi. Jadi hari ini tuan-tuan, watak-watak menempel saya yang saya boleh kesan ini penyangak atau betul-betul. Kenapa saya berkawan dengan Nas sampai dia jadi saya punya penulis sampai sekarang? Kenapa saya tak pernah kata apa dia ni, lagi dia tahu banyak cerita saya, tapi kawan setengah ni yang pengkhianat saya cerita buku, dia bergambar dengan saya tapi dia fitnah saya teruk. Konon dia keluar duit banyak berkorban untuk saya. Ini saya cerita dalam buku. Saya tak perlu sebut nama dia tuan-tuan, pasal proses mahkamah saya dah ambil atas dia. Okey, nombor Tuan Ali saya dah pin kat situ Okay. Alhamdulillah. Okey. Okey, banyak mesej masuk nak beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nombor Tuan Ali saya dah pin kat situ. Siapa yang nak beli tu nombor Tuan Ali dekat pin. Ada apa dekat komen saya dah pin dah. Okey, Tuan. Saya memang memerlukan sokongan tuan-tuan sebab proses mahkamah saya berjalan. Dan cerita-cerita saya, buku-buku saya yang saya nak kongsi sebab ada ramai lagi orang-orang yang kadang-kadang saudara mara dia, adik-beradik dia yang mengalami satu situasi. Jadi saya tak boleh simpan sekadar apa yang saya pengalaman saya ni. Saya suka untuk share pada dia orang supaya mereka tahu kan. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang, ada bekas banduan kontak saya, tanya ni nak buat buku, dan kita bawa dia
Nas bawa dalam apa tu? Denai TV. Admin ada satu TV Denai TV Jadi kita insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bawa segala. Kadang-kadang ni saya minta maaf lah cakap. Saya ni dah jadi macam pegawai konsultan tak bergaji tau. Banyak macam-macam masalah yang saya dapat Tapi atas dasar simpati maka saya telah bagi guideline apa patut buat. Sebab kita kena dalam agama pun apabila kita meringankan satu masalah saudara kita maka Allah akan meringankan masalah kita. Maka untuk tu kesabaran yang saya kata apa amalan-amalan yang saya buat, bila orang tanya saya cerita Dia sebab kita di samping usaha ikhtiar kita kena jangan putus hubungan kita dengan hablum minallah. Itu yang hakiki dia. Jadi kat situ saya cerita kenapa apa amalan saya semasa di dalam penjara sehingga hari mereka dia dah dibayar mahal untuk racun saya. Pada hari itu dia menggigil berpeluh-peluh. Padahal ada macam-macam dia buat saya pada hari itu. Dan itulah Allah Ta'ala selamatkan saya. Maka saya diasingkan balik satu bilik asingan jauh daripada tahanan-tahanan yang mereka telah asah setelah gagal nak bunuh saya racun dan ada nak serangan mengejut. Semua saya ceritakan. Siapa minta baik dalam buku ni insya-Allah. Perkongsian daripada Encik Fadli Jais tuan. Saya dah beli buku siri pertama dan dah baca berulang kali. Intipati dari kisah Tuan Ali. Betul-betul telah merubah pandangan saya terhadap arwah abang saya yang juga seorang anggota polis. Baru saya faham bagaimana besarnya pengorbanan arwah abang saya sebagai seorang anggota polis. Tahniah pada Tuan Ali serta tim penerbitan menerbitkan sebuah wacana yang sangat memberikan kesan yang sangat mendalam. InsyaAllah saya pasti akan dapatkan edisi kedua Tuan Ali. Tahniah dan sabas buat Tuan Ali. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Fadli Jais. Terima kasih. Alhamdulillah. Encik Adnan Ahmad. Ketabahan dan keberanian Tuan dalam pasukan PDRM sungguh mengagumkan. Menyusup masuk dalam kumpulan penjenayah tu ibarat bergadai nyawa demi negara. Betul? Kan? Tuan boleh ceritakan sikit atau mungkin ramai yang tak tahulah perbezaan UTC ni sebenarnya dan juga UTK. Betul. Tuan kena ceritakan lah. Kebanyakan saya rasa buku keberapa saya ada ceritakan tentang penubuhan ini. Buku ketiga, edisi ketiga nak. Saya ringkas pasal detailnya saya ada cerita dalam buku ketiga. Penubuhan UTC dan pembubaran UTC. Dan siapa di belakang yang masa penubuhan UTC dan siapa di belakang pembubaran UTC. Dan kenapa yang setuju menubuh UTC itu kenapa setuju. Dan yang mubah tu apa yang hidden dia punya agenda dia dalam buku tu. Jadi penubuhan UTC ni sebenarnya UTC ni dia bukan macam UTK. UTK ni dia daripada federal. Mana memang betul penubuhan UTK memang daripada federal lah, mana ada dia punya recognize, mana diiktiraf secara rasmi UTK kan. Maka segala peruntukan untuk UTK, penubuhan UTK ni semua ada, mana pangkat-pangkat yang nak menguasai tim UTK ni ada kan. Dia punya organisasi tersendiri dan dia duduk bawah Bukit Aman. UTC ni dia bukan macam UTK sebab dia datang daripada mana contingent kan. Okey, kalau kita tengok dalam itu dia kata UTC di dalam Google apa tu? Wikipedia. Dia kata UTC ditubuh tahun 2000. Betul tak? Tahun 2000. Okay. Kalau tuan Google kat situ UTC, maka pada itu mungkin pada saya dia itu tidak dirujuk pada saya. Tetapi UTC yang saya tubuhkan tahun 1990. Tahun 1887 saya bertukar bulan April 1987 saya bertukar pegawai siasatan jenayah A-team. Dan dalam operasi saya masa saya tumpahkan ke Polis Indonesia, saya masih pegawai A-team. Kan? Saya IO. Saya kena buat kerja IO dan saya kena buat kerja itu sendiri tambah masa. Kalau satu IO program nyiasat lepas satu kes, besok tu dia kena siapkan IP dia. Lepas tu lusa dah naik. Ini memang tak ada masa lah. Tetapi saya telah buat
hari off saya telah pergi mengesan kumpulan penjenayah ni. Ini bukan kerja I.O. kan? Tapi saya ambil inisiatif sendiri. Maka atas itu saya berjaya dapat macam kes Lai Fuhin yang tembak mati Constable Jeffrey. Boleh tengok jenayah dia. Dia tembak mati polis, dia ambil M16 besar. Kemudian dia bunuh guard. Rompakan di Melaka, dapat 1 juta, digunakan M16 tu. Kemudian dia pergi summon saya I.O. lagi itu, dan kejadian tu dia buat tu sebelum saya I.O. lagi kan. Kemudian dia punya summon di Caah bulan April 1987 kan. Dia bunuh 2 guard, tembak Ben Sekeriko. Berapa banyak orang dah dia mati dah. Tapi bila saya tangkap dia, akhirnya dia kena 2 bulan sahaja, 2 tahun sahaja buang Pulau Jerjak. Kemudian saya tangkap lagi geng dia. Ini saya ceritakan detail dalam buku ketiga ke keempat, terlalu detail. Saya tangkap geng dia, kumpulan ni, dan macam mana dia punya hari kumpulan Dragon Knight dalam buku ketiga ke keempat. Dalam buku ni pun ada, saya sentuh sikit. Ada. Buku keempat saya tangkap dia. Lepas dia summon, bertembung dengan polis tu tembak kena telinga dia. Dan saya cari dia sampai dapat. Kesan telinga tu, tembak telinga tu ada lagi. Kan? Tapi sama juga, tak didakwa. Atas teknikal saya tahu, saya tak mau komen apa-apa. Dia dibebas, pergi terus lari ke Taiwan. Mula itu saya kecewa. Kan? Orang bunuh orang, anggota pun dia bunuh, bla 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 bla. Dan pada masa itu memang saya nak berhenti kerja. Saya tahu Tuan Datuk Param dulu masa tu Tuan. Memang saya nak berhenti kerja dah. Kan? Apa sebab nanti dia semua dalam buku saya suruh ada. Kan? Bukan masa tu memang keluarga pun dah suruh berhenti kerja dah. Semua saya cerita itu. Tetapi tidak siapa nak melepaskan saya sebab maklumat yang saya ada semua perlu, tak dapat sokongan. Jadi atas itu saya cakap okey, saya nak tubuh satu tim yang mana saya akan ambil penjenayah ni during the robbery. Kan? Bermakna dia ada senjata, siapa cepat, itu yang saya minta, saya request. Untuk itu saya nak buat kerja underground dulu, nak pergi menyusup. Maka OCPD pada masa itu, Datuk Hamid Mustafa, walaupun dia tahu saya ada skill dan atas kejayaan sebagai pegawai penyiasat, dan saya tetap rank pegawai penyiasat, maka atas itu untuk buat kerja undercover, kalau terjadi apa-apa siapa nak tanggung? Kan? Kita ni well done. Jadi apa-apa semua taruh kita. Kan? Tengok main badminton lah. Masa menang, bagus. Kan? Kalah sikit macam-macam kutub. Tak boleh salah sikit. Padahal orang tu berusaha. Begitulah saya. Kita berusaha. Tapi ada orang fitnah sikit. Siap. Dia senang-senang. Dia pergi beli senjata ke Thailand. Pergilah beli Thailand. Cakap senang. Kan? Kalau nak lalu beberapa negeri tu macam tak ada roadblock, tak ada apa. Lepas tu dia tembak-tembak orang, dia letak pistol. Jadi atas itu saya minta tim ni sampai mereka dah ada pistol, dah pasti. Kan? Baru kita nak intercept. Okey, bila dia ada pistol, kita tahan dia tembak kita dulu. Bukan kita tak jadi. Nampak? Jadi atas itu saya kata saya perlu satu tim terlatih. Daripada anggota detektif, bukan daripada mana tak ada penambahan pembesaran daripada satu unit baru, ada peruntukan, tak ada. Kalau detektif lah. Kalau saya I.O. lah. Kan? Jadi atas itu OCPD Bukit Aman luluskan, maka saya tubuhkan. Mula-mula saya namakan tim operasi khas. Kemudian bila saya nak besarkan lagi tim tu, saya kata saya perlu anggota strike. Sekarang saya pakai budak anggota detektif A-team. Sekarang saya perlu pembesaran, mana saya akan ambil daripada tim luar. Mana tu daripada B-team. Itu yang datang Ben Beckham tu, Kopral Saleh, daripada B-team. Mereka OC dia Tuan Datuk Amar Singh masa tu, Tuan Amar Singh lah, ASP Amar Singh masa tu. OC saya Tuan Param, ASP saya A-team. Jadi bila nak buat tu, mana sekarang OCPD Bukit Aman dah lulus, maka tu disebut UTC, digabungkan. Saya ambil lagi anggota surveillance daripada anggota GD. Artinya saya ambil 5 orang tu, yang mula-mula tu, bukan daripada yang fitnah saya tu. Jadi atas setuju, saya kata okey, daripada start tu 1990 tim dia ubah nama tim UTC. Pada tu tengok arwah Wan, anak dia ada keluarkan cap tu UTC. Mana masa tu Kopral Saleh buat inisiatif tim ni UTC. Jadi mana 1990 dah ada UTC.
Dan apabila UTC berjaya masa tu, maka banyak kontingen luar telah hantar pegawai dia kan, untuk buat UTC di sana. Saya je bagi ceramah bagaimana nak deploy. Salah satu saya bantu Inspektor Jafar Haris keluar beberapa operasi kan, dia keluar kan, projek dia pun ops api rantai kan. Dia ada maklumat saja dan saya assist dia sehingga penjenayah itu ditumpaskan. Dan masa saya buat operasi, beberapa operasi di Keluang, saya gunakan latih dia bantu untuk itu yang dalam ops api Kelawar kan. Maka tim dia bertembung dulu kan. Jadi saya dah jangka dah, mungkin kalau orang bukan daripada biasa bertembak, penjenayah ni akan lepas. Sebab bila penjenayah tembak, you kena ambil cover kan. Nanti dia lepas. Dia tembak dulu, dia tahu you polis, dia tembak dulu. Tapi saya intercept dia masa dia lari kan. Itu ada saya buat posting. Itulah sejarah penubuhan UTC secara rasmi. Ramai kadang tak tahu tuan. Harap terjawab soalan tersebut. Alhamdulillah banyak mesej saya masuk. Alhamdulillah. Pasal tu bila pegawai yang macam tak setuju dengan saya, dia kata bila dia orang hentam dia UTC ni tim haram dia kata. Tidak ada recognize daripada itu percakapan daripada hati yang kalau hati kita bersih, percakapan kita bersih. Kalau hati kita busuk, percakapan kita berbusuk lah kan. Kalau UTC tak recognize, walaupun dia bukan peringkat federal, tapi peringkat kontingen telah di recognize. Kerana itu surat perhargaan, surat kepujian dia tulis mengetui UTC. Siapa yang bagi itu kan? KPN bagi. KPN tak tahu ke yang di Johor ada tim UTC bertembak bertempur tu? Kalau UTC tu tidak recognize, habis yang kita bertembak bertempur tu kes bunuh lah. Pasal tu ada beberapa report yang dia buat dulu mengatakan saya menembak penjenayah yang serah diri kan. So saya ada cerita dalam buku saya tak tahu dalam buku berapa, buku yang ini atau buku yang ketiga. Saya ada cerita detail lah. Maka pengarah ni peringkat tinggi jumpa KPN minta saya dituduh bahawa 302 ni gantung tau, mana saya membunuh. Tapi setelah disiasat operasi tu, pegawai-pegawai KP saya bela saya kan. Semua ada daftar dalam file Y Siri. Itu saya. Apa tu Y Siri? File Y Siri semua saya akan cerita. Apa tu SS Fund semua saya cerita. Jadi mana tidak ada satu pun saya melanggar kan undang-undang. Dari atas itu semua operasi saya tidak ada kesalahan. Pasal tu dua tuduhan yang dibuat tu ialah setelah saya bertukar. Kat situ kesalahan mereka lah. Tersilap. Tidak tengok tarikh pertukaran saya kat mana, anggota siapa, saya ke kan. Itu semua saya dedahkan dalam tu. Bukti-bukti. Kejadian bila berlaku, pegawai dia siapa, anggota ni anggota tim mana, semua saya cerita. Tapi kenapa saya yang disalahkan? Dan bukan ringan hukuman, bukan setakat pegawai yang terlibat besar-besar ringan hukuman. Saya yang tak terlibat teruknya hukuman. Ni apa ni? Akhirnya tu mereka membisu sekarang. Tak boleh jawab. Okey bos, berapa harga buku bos? Okey, terlebih dahulu buku ni apa muka surat? 285 muka surat. Buku berharga RM40, tidak termasuk postage. Postage Sabah dan Sarawak berharga RM15, Semenanjung RM10. Harga buku RM40, tak termasuk postage. Postage Semenanjung RM10, postage Sabah dan Sarawak RM15. Yes, buku boleh didapati sekarang. Nombor telefon telah saya pin di komen. T-shirt pun masih ada lagi. T-shirt masih ada lagi tuan tapi ada secara S, M dan size L. Lain dah habis. So siapa yang nak beli t-shirt, Tuan Ali pun masih ada t-shirt, masih ada stok, ready stock RM38, ada size M, S, M, L. S, M, L. Tapi L dengan XL lebih kurang jadinya. Size dia.
Tapi SXS semua dah habis. Itu baju Solidarity J40A Justice for Tuan Ali. Itu special lah. Cantik kan? Alright. Okay. Dan terima kasih pada yang menonton. Sekarang dah Terima kasih ya. pukul 11. Alright. Minum. Okay tuan. Ya. Dah berapa sejam? Ya dah sejam. Okey, kita bagi berapa minit? Ya, Josava cakap tindakan tuan teruskan ini walaupun dah lama tapi kebenaran mesti diteruskan. Moga kisah tuan menjadi pedoman pada anggota PDRM yang masih bertugas sentiasa jangan tersilap melakukan kesilapan. Tuan nak tengok contoh baju tu. Baju. Okey. Ya. Tuan ni ambil je. Bajunya memang cantik, special sikit. Dia khas untuk kira penyokong Tuan Ali lah. Baju tu kita bagi nama dia #J40A Justice for Tuan Ali. Boleh dapatkan baju sekali dengan buku. Nanti Tuan Ali post sekali. Ada berapa helai tuan? Stok? Ada ready stock 40 helai, ada saiz M, ada saiz S, M, L. Tapi SL boleh sama. Dia lebih kuat. Macam jual baju juga lah. Tak apa kita termasukkan sekali lah. Siapa nak lock boleh lock. Ni contoh baju dia. Ini belakang. Belakang adalah kulit buku. Ini depan. Di depan dia kat dada ada #J40A Justice for Tuan Ali dengan harga RM38 tak termasuk postage. Nak lock satu buku tu tuan? Boleh. Tuan Lancer boleh WhatsApp terus Tuan Ali. Nombor tu. Cantik itu diilhamkan daripada kulit buku pertama dari Dinai Ketahanan Tanpa Bicara. Yang pertama. Ni buku yang pertama. Okay. Kebanyakan siapa yang belum memiliki buku pertama masih available. Boleh. Kan? Ya sebab kebanyakan followers ni baru. Yang dulu ni yang first ni dulu followers kita yang follower kita bagi sahabat lah. Masa tu 80,000, sekarang dah cecah 100,000. Ni buku yang pertama ni RM35 harga buku. Yes, RM35 tak termasuk postage. Jadi buku pertama ni sangat menarik. Dia kira sambungan lah. Dia sambung lah ni macam ni. Dia double lah. Dia sambung. Satu pengolahan cerita dia ada berbeza sikit. Tapi kena miliki dua-dua. Kan? Dan banyak yang beli itu memang dah miliki buku pertama. Tapi pada pembeli baru disarankan juga beli buku pertama juga. Dan kita nanti tengok, cerita kat Selangor je. Miss cerita kat Johor. Menarik cerita kat Johor. Kita buku ni buku pertama kesinambungan, buku kedua kesinambungan daripada buku pertama. Mana yang buku pertama ni kita banyak lebih kita pula. Tuan banyak bertugas di Johor. Buku kedua ni more kepada Selangor. Dan tindakan mahkamah. Buku pertama sehingga saya buat saman sivil yang pertama tu. Tahu ni kan? Buku kedua kisah di Selangor dan saman sivil saya yang review punya yang terbaru. Alhamdulillah masuk mesej. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang telah WhatsApp, terima kasih pada yang telah beli. Saya berdapat banyak daripada pembaca buku. Bila dia kata dia dapat yang masuk buku pertama lah. Bila dia dah baca dia tak boleh nak berhenti. Dia kata baca dan terus habiskan. Bila dah habis dia akan ulang-ulang. Begitulah kan. Insya-Allah buku yang kedua pun kan bila tuan baca macam saya punya editor ni ada depan saya, dia sendiri cakap bila dia rasa dia teruja tau dia punya dapat. Jadi begitulah kan, seolah-olah tuan-tuan akan berada, tuan-tuan, puan-puan, cik-cik akan macam berada pada situasi apa yang saya alami pada masa itu kan. Kita akan bawa tuan-tuan kan, akan seolah-olah dan kita bayangkan bagaimana seperti berada di tempat tuan Ali itu.
Dan dalam buku ketiga yang akan datang, insyaAllah tuan-tuan akan rasa macam mana detik-detik masa nak bertempur. Detik-detik masa buat surveillance. Kan? Ini semua saya detailkan. Dan dalam buku ni tuan akan rasa, kadang-kadang macam nak jadi satu pembaca dia kata, baru saya baca dia kata macam nak pecah dada saya. Baru muka surat berapa. Besok dia akan datang ambil 2 buku lagi. Kan? Dia pembeli pertama. Kan? Buku pertama dulu. Pada Cik Salim Jamal, saya pun nak buku ni tuan. Terima kasih. Boleh dah boleh beli dah sekarang ni. Dah boleh. Dah boleh beli. Dah WhatsApp boleh beli. dia. WhatsApp nombor yang tertera tu. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Asal bunyi burung tu maksudnya masuk lah. Tu anak burung. Saya minat burung, saya punya WhatsApp pun. Ingat kan kat luar. Burung kat luar. Punya WhatsApp ringtone pun bunyi burung juga. Tuan Ali. Anak burung lapar. Aduh. Tak, kalau telefon kan, kat mana ni? Dengar bunyi burung dah tahu. Rumah Tuan Ali. WhatsApp ringtone pun bunyi burung. Terima kasih. Allah, Alhamdulillah. InsyaAllah Alhamdulillah, tuan-tuan tak akan merasa rugi lah membaca buku ni. Kan? Cuma editor dia segan nak bercakap. Kalau dia bercakap, Alhamdulillah. dia wakilkan NAS. Hari ni ada editor kan? Ada. Editor ada sekali join kita hari ni. Lepas tu Dr. Sam pun ada hari ni sepatutnya malam ni. Besok. Boleh kita call kat mana Dr. Sam? Kat Ampang. Tak jadi ke hari ni? Lah. Tadi. Besok. Dia ingat tak jadi. Tak apa. Belum rezeki kita nak jumpa malam ni, insya-Allah. Esok kata dia dah janji, esok 2 petang dia datang. Dia malam-malam dia tak boleh nak drive. Alright, siapa lagi? Okey tuan. Alhamdulillah. Pada siapa yang nak beli buku ni boleh WhatsApp Tuan Ali. Nombor pun saya dah beri, admin dah beri nombor telefon tu. Tuan Ali, bila agaknya sampai buku ni? Esok hari ni order, malam ni order dah berduyun masuk ni. Ada masa ke? Saya ingat malam ni besok juga package dia. Saya ingat lusa lah kita akan malam ni juga balas. Banyak kerja sikit lah. Esok Tuan Ali dah boleh send out. Baca dia punya lebih kurang ni je. Okey. Saya baca isi kandungan yang terdapat dalam buku Tuan Ali, Keadilan yang Aku Tuntut. Okey. Ada isi kandungan dia ada 66 tuan. Ada 66 isi kandungan, maknanya 66 tajuk kat situ. Daripada start lapor diri ke IPK Selangor, lepas tu Tuan Ali dipanggil OCCI Kuala Lumpur, lepas tu dapat panggilan telefon daripada Arwah Wan, bermula tugas UTC Dinai, lepas tu semboyan arahan pertukaran, mengesan kumpulan penjenayah Indonesia, ni op api seberang. Lepas tu mengesan menjejaki penjenayah Samun Friends Bank Permas Jaya. Ada kat sini juga. Saya ceritakan. Ada ceritakan juga. Okey, lepas tu ada penyelewengan Civilian Team B. Ni siapa yang nak tahu siapakah? Penyelewengan kat mana? Civilian B, Team B Tuan Ali ni. Tuan Ali ada tulis kat sini. Lepas tu ada pertempuran dengan kumpulan Siam Kia dalam Ops Api Sterling. Masuk lagi. Lepas tu ada Final Strike of Api Sterling, kunjungan OC-Dinai, lepas tu menjejaki kumpulan OC-Dinai Param. Kunjungan OC-Dinai IPK Johor Tuan Param. Apa sebab? Semua saya cerita. Ini baru 11, ada 66 tajuk kat sini. Ya Allah. Lumayan. Lepas tu misi menumpaskan penjenayah diketuai Charlie Chan Koong. Ni Charlie ni special sikit. Baca tu. Charlie ni special sikit sebab apa special? Dia adalah sumber kepada someone yang cenderung tak berdaftar. Yang memfitnah dia. Saya ni bukan tak tahu, saya baca, lepas tu saya cakap Charlie ni someone yang baca sendirilah. Siapa yang simpan Charlie, siapa yang jaga Charlie ni. Kenapa dia marah saya? Kenapa Tuan Ali marah? Kenapa Tuan Ali dimarah? Disebabkan Charlie ni. Special lah Charlie ni tuan Special. Masuk lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Jolo lah special. Jangan sentuh jolo. Masuk politik pula lah. Dia punya power tu. Dia punya power lah. Janganlah jolo saya tu politik kan. Ya. Jolo kata-kata.
Banyak lagi foto fitnah JSJ Johor semasa Tuan Ali cuti 4 bulan dakwah tabligh. Ini memang Tuan Ali akan ceritakan daripada buku pertama. Lepas tu masuk buku kedua, dakwah tabligh memang tak tinggal. Tuan Yelah, macam mana Tuan Ali nak seimbangkan antara dakwah tabligh dan juga Tuan Ali bertugas dekat unit jenayah yang berat. Awak akan tabligh. Saya kadang tanya juga, macam mana Tuan Ali seimbangkan dengan dakwah tabligh, lepas tu dengan unit jenayah berat dia, kan? Tahu. Sebab Tuan Ali ni dia cerita, kan, kalau masa sampai ke Johor dulu, sebab dia dah start tabligh dekat Perak Tuan kan, Polis Sultan. Tahun 85. Lepas tu kena transfer ke Johor. Pandai pula dia cari tempat lepak-lepak geng-geng tabligh. Kat mana Tuan surau tu? Surau Al-Atas. Al-Atas surau. Dekat sebelah dengan... Ada lagi surau tu kan? Ada. Baru ni kan saya ada buat posting saya pergi dah cantik dah. Tapi restoran Padang tempat saya dapat sos tu yang saya pancing kan, masih ada. Kedai arak sebelah surau tu dah tak ada. Itu ada cerita semua. Saya ada cerita buku ketiga dan keempat. Macam mana orang nak percaya yang Tuan Ali pergi merompak? Lepas tu ada pula tuduhan dalam WhatsApp, cakap Tuan Ali gunakan masjid sebagai tempat bersembunyi lepas merompak. Alah, bersembunyi tempat. Itu Selangor punya fitnah. Macam mana fitnah macam tu kan? Dan saya geng mamak pula. Tuan Ali sebagai geng mamak pula. Geng mamak tu masuk saya belum tukar lagi. Saya geng mamak yang merompak. Masa saya cuti 4 bulan tu. Dia kata saya geng mamak pergi merompak. Ini bos saya di Selangor cerita ni. Dalam WhatsApp. Baca ada Tuan Ali tulis kan Tuan? Ada dalam ni dalam ini kan itu dalam, tak tahu saya dalam ni ada WhatsApp. Ada WhatsApp group kan. Betul. Orang tanya dulu ada WhatsApp group ke? Ini bukan WhatsApp group ini bukan, dulu memang tak ada WhatsApp group, tapi WhatsApp group sekarang. Dia keluarkan. Dia masih menuduh saya dia keluar dalam grup WhatsApp. Itu yang saya terima. Tu air tu. Okey, banyak Tuan, banyak. Lumayan. Lumayan. Saya masa boring-boring baca lah. Macam nak terangkat je. Sampailah sehinggalah KPN setuju untuk berjumpa, kan, tarik saman tanpa kos. Apa sebab? Semua saya cerita. Orang fitnah saya kan, saya cerita kan. Kenapa saya tarik kos? Tanpa kos lah saman. Kalau saya salah, saya tarik tu, saya kena kos tau. Kenapa hakim tak kenakan kos? Dia tak kenakan posisi, dia dah. Kalau saya salah itu, saya kena kos tu. Saya tarik saman. Diorang tak fikir itu. Itu saya cerita kan. Saya mangsa keadaan. Yap, ada sabotas oleh TJD. TJD ni siapa tahu beli lah. Singkatan dia TJD lah. Tak boleh sebut gitu. Biar. Nanti nama dia naik famous, kita tak mau. Yalah. Kita sama tak menaikkan nama dia famous. So kat situ Tuan Ali detailkan, Tuan Ali beritahu semua pada orang yang yalah dia banyak entam Tuan Ali kan. Jadi dalam buku ni Tuan Ali ceritakan semuanya daripada start A sampai Z. Macam mana Tuan Ali kenal, macam mana sampailah dia bermusuh dengan Tuan Ali. Ada dalam tu. Okey Tuan. Pukul 11. 11. Sebab dia orang pun dah start dah nak tengok bola. Malaysia lawan Jordan malam ni. Ya. Okey, setakat itu kita insya-Allah pada tuan-tuan saya serulah kan sebagai tanda sokongan pada apa yang saya perjuangkan. So jangan lupa untuk miliki naskah. Ni buku kedua, dan pada sesiapa yang belum lagi boleh kan. Ni pun boleh. Yang pertama ni dari D9, ketahanan tanpa bicara. Nanti admin bagi link dia. Dan juga ada lagi lebih kurang 20 lay lebih sikit lagi lah. Berapa lay? 40 lay. Baju ni dengan harga RM38. Itu saja. Dan saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih lah atas sokongan tuan-tuan dan pada mereka yang mengikut. Terima kasih pada yang telah WhatsApp sekarang ni tuan. Dan pada yang telah WhatsApp sekarang ni, insya-Allah kalau masuk dalam list besok di ASM datang, seberapa mampu yang dia sign, saya dah sign dah.
So dia akan sign, nanti bertuah lah. Kita dapat pada yang awal tu lah. Daripada saya anak Malaysia. Dia sign. Saya tak pandai nyanyi, tapi saya suka dia sign. Okey. Saya pandai melukis je. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih yang telah mengikuti siaran live ini di PACE dari Denai ke Tahanan Tanpa Bicara. InsyaAllah di lain hari, di lain masa kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah kita dah janji dengan Dr. Sam esok. InsyaAllah Dr. Sam akan berkunjung di kediaman Tuan Ali pada pukul 2 petang, 3 petang macam tu lah tuan nak. Mungkin lepas Zohor, mungkin dia Zohor kat sini ke. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih yang telah support Tuan Ali. Terima kasih yang telah mendapatkan buku, dua buku Tuan Ali dan baju Tuan Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih diucapkan. Terima kasih kepada editor. Editor pun ada kat sini. Salut editor, salut Tuan Hairi kita. Tuan Hairi pun ada dekat sini. Admin kita terima kasih. yang sangat dedikasi. Allah, power politik. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih puan-puan, terima kasih abang-abang semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setakat ini, ya puan punya ada 2 terus ambil.